Allah Subhanahu wa taala. Menyembah dan bersayang Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat duduk ini untuk mendengar penerangan tentang pentingnya berusaha atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia syukur kita kepada Allah Taala kerana Allah Subhanahu wa taala beri kita agama Islam, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya agama yang kita anuti ini akan menyelamatkan diri kita di dunia dan juga di akhirat. Nabi-nabi dan rasul dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini atas maksud agama. Tidak ada satu orang nabi ataupun rasul yang Allah hantarkan dunia ini untuk maksud buat usaha dunia. Tidak ada. Walaupun di kalangan nabi-nabi dan juga rasul-rasul mempunyai kemahiran kepakaran yang tertentu, tapi bukan maksud mereka dihantar oleh Allah atas maksud kepakaran. Jadi contohnya tuan-tuan dia Nabi Nuh AS, satu orang nabi yang dihantar oleh Allah dan untuk manusia. Samping itu ada kepakaran yang khusus yang ada pada diri Nabi Nuh. Dan kepakaran ini tidak ada orang manusia sekali yang boleh menandingi kepakaran Nabi Nuh. Kerana dia Nabi Nuh AS buat kapal yang besar. Maksudnya Nabi Nuh itu seorang tukang kayu yang mahir. Kemahiran Nabi Nuh AS boleh buat kapal di atas gunung. Dan kita tak pernah dengar lagi ada satu orang pakar kayu, tukang yang buat rumah ke ataupun buat apa-apa kemahiran yang berasaskan ketukangan ni di atas gunung. Kita tak pernah dengar lagi. Tidak ada rumah yang ada di gunung yang kita dengar kepada dunia yang di gunung, situ ada rumah. Tapi Nabi Nuh AS dia boleh buat perahu, buat kapal yang besar di atas gunung. Ini kemudian itu contoh Nabi Nuh AS. Ada Nabi yang lain pun memiliki kepakaran yang lain. Nabi Daud AS buat besi, buat senjata besi menggunakan tangan. Maksud sekarang pun tidak ada orang yang mahir seperti Nabi Nuh AS, Nabi Daud AS. Begitu jugalah Nabi yang lain dalam dia memiliki kemahiran yang tertentu atas dunia, tapi bukan Allah hantar mereka ni ke dunia untuk atas maksud kemahiran tersebut, tapi Allah hantar mereka ni atas maksud agama. Dan semua Nabi-Nabi dihantar oleh Allah atas maksud agama. Dan bila mereka buat kerja agama, iman mereka akan dibina oleh Allah Ta'ala. Maka mereka ni telah mendapat kejayaan. Walaupun ada nabi-nabi yang dihantar oleh Allah Ta'ala ke dunia ini dalam soal agama, tapi tidak ada pengikut. Tapi oleh kerana mereka ni buat usaha agama, mereka ini mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam dia, inilah pentingnya agama dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan adanya agama ini akan menjadi panduan. Agama ini panduan untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau manusia tidak mengikuti, tidak amalkan amal mereka secara agama, maka panduan hidup mereka tidak ada. Mereka akan buat apa yang mereka suka, ikut nafsu mereka. Jadi dia agama ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan kerana dengan adanya agama ini akan menyelamatkan diri kita, umat, satu alam. Dan juga akhirnya sekali dimasukkan mereka ni oleh Allah Ta'ala ke dalam surga Allah SWT. Kita tahu ya, termasuk itu agama itu penting, usaha atas agama lagi penting. Usaha atas agama lagi penting. Agama itu penting, jadi usaha atas agama lagi penting. Jika agama yang kita amalkan kita tak usahakan, kita
kita dah tahu adanya amal-amal agama yang kita belajar daripada sekolah-sekolah, ustaz-ustaz. Tapi kita tak amalkan amal-amal agama itu. Maka tidak ada usaha untuk amalkan. Maka lama-lama amal-amal agama itu akan keluar sedikit demi sedikit daripada diri kita. Maka akhirnya manusia tadi tidak akan ada amal-amal agama. Maka akhirnya tak ada agama dalam keluar mereka. Nanti dia akan gagal. Jadi itu Rasulullah, semua manusia di dunia ini perlu usahakan atas agama yang ada dalam diri mereka, supaya mereka ni mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia banyaklah contoh-contoh mereka yang terdahulu. Bila mereka ambil agama, mereka usahakan agama mereka berjaya. Tapi mereka yang tidak amal agama, mereka gagal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia Nabi yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah hantar bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan manusia ni, umat. Masa kita dah air hingga akhir zaman, ini bayi yang lahir sebelum hari kiamat, kehendak Allah Taala mereka ni ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maksudnya ada agama, ada iman. Kerana agama ni, iman ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Dan walaupun satu orang manusia dalam hatinya ada sebis iman, sezarah iman, maka di akhirat Allah akan beri mereka surga yang besarnya 10 kali ganda dunia ni, sekurang-kurangnya. Jadi menunjukkan bahawa agama ni satu perkara yang sangat-sangat penting. Jika tak ada agama dalam dunia, tidak ada iman, maka bau surga pun mereka tidak akan dapat. Ini punya pesannya. Dia tahu surah dia syukur kita kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri kita agama. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah beri kita usaha atas agama. Yang kita nak belajar keluar ni, sebenarnya kita nak belajar usaha agama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk kita baiki diri kita, muhasabah diri kita. Apa tujuan Allah hantar kita kat dunia ni? Apa kita kena fikirlah apa tujuan kita. Kalau tak ada fikir, kita tak tahu tujuannya, itulah yang kata Allah tu mereka tak buat. Jadi dia tujuan Allah hantar kita kat dunia ni ada dua. Yang pertama sekali, untuk menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Ta'ala dan dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah hantar kita kat dunia ni adalah untuk memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya kita kena ada fikir, risau, bagaimana orang yang ada agama, mereka dengan amal agama, dan mereka usahakan atas orang lain juga untuk mengamalkan agama. Itu yang kedua. Kita tentunya termasuklah dalam dunia, kita kena jalan seiring untuk amal agama dalam diri kita, dan di samping itu kita kena usaha juga orang lain juga dapat amal agama. Itu tujuan Allah hantar kita kat dunia ni. Hasil umat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hanya memikirkan diri kita saja tentang dia, kita tak tahulah kita dalam golongan mana. Kerana Allah hantar kita kat dunia ni, Allah telah beri kita sijil pengiktirafan bahawa kamu ni adalah umat yang terbaik. Itu Allah beri kita sijil tu. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan, kamu mencegah manusia daripada kemungkaran, dan kamu beriman. Kita dah beriman. Bila seorang itu beriman, dia tak cukup, dia kena buat kerja. Beriman tu untuk diri sendiri. Kerja orang yang beriman, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran. Itu sijil yang Allah beri kepada kita. Bahawasanya umat akhir zaman ni, umat bagi Nabi SAW ni diarahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuat kerja dakwah. Kerja mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia adalah surah Al-Anbiya. Caranya macam mana? Caranya ialah cara yang telah diujikan bagi Nabi SAW kepada sahabat. Kita ni jauh daripada sahabat, tapi kita ada ulama.
ulama yang mengkaji dan mengamalkan kehidupan mereka secara baginda Nabi SAW. Jadi kita ni sekarang tentunya panduan kita lah ulama-ulama yang pakar, yang mahir dalam buat usaha dakwah ni. Jadi tentunya ulama kita telah buat ketetapan yang mudah, yang mana semua manusia boleh amalkan. Tiap-tiap bulan kita keluar 3 hari, tiap-tiap tahun 40 hari. Kemudian kurang-kurang sebelum kita 4 bulan. Macam tiap-tiap hari kena lapangkan masa 2 jam setengah sekarang bulannya. Ini adalah panduan kita untuk kita belajar usaha agama seperti mana yang diamalkan oleh sahabat-sahabat. Dan Nabi itu tahapnya tinggi. Kita tak boleh capai macam mana Nabi. Tapi Nabi telah ajar kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni manusia biasa macam kita juga. Bahkan sebelum mereka ucap kalimah la ilaha illallah, mereka tidak ada agama. Maknanya tahap mereka lebih rendah. Tapi bila dia beramal agama, tahap mereka paling tinggi. Manusia yang paling tinggi selain daripada Nabi lah, dari umat ni. Jadi tentunya kita patutnya sama lah macam mereka. Kita tak pernah melalui zaman tak ada agama. Kita lahir dah ada agama. Sebabnya iman kita setaraf dengan sahabat-sahabat. Tapi oleh kerana kita manusia sekarang ni, mereka tidak buat kerja agama, maka agama yang ada dalam diri mereka, amalannya terlalu sedikit, terlalu kurang. Bahkan ada yang tak tahu perintah-perintah Allah Ta'ala dan amal-amal agama yang banyak tu, kita tak dapat nak bezakan adakah itu amal agama, adakah itu perintah Allah ataupun tidak. Jadi tentunya tawassulah kita keluar ke jalan Allah Ta'ala ni, dan kita nak buka satu demi satu hijab yang ada dalam diri kita ni untuk kita mengetahui adakah ini perintah Allah ataupun adakah ini larangan Allah. Barulah kita ada kekuatan untuk kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dalam surah tentunya kita keluar kat sini 3 hari dan untuk kita buat latihan. Latihan untuk kita menguatkan iman kita. Cara kita nak kuat iman kita, ulama kata kita kena buat 4 amalan yang besar. Dakwah, taklum, ibadat, hikmat. Ini 4 amalan yang besar ni yang perlu diamalkan oleh semua manusia untuk menguatkan iman, untuk menerangkan hati kita, supaya kita tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah. Dengan cara banyakkan 4 perkara ni. Dakwah. Dakwah ni tuan dia, apa dia dakwah ni? Dakwah ni bahasa mudahnya kita nak menyeru. Nak seru siapa? Yang pertama sekali nak seru diri kita sendiri, mengajak diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak seru orang lain juga. Kita tidak boleh mendapat iman yang sempurna kalau kita hanya menyeru diri kita sahaja kepada kebaikan, tapi kita mana kita tak ajak orang lain, iman kita tidak sempurna. Dan hadis bagi Nabi Sallam, tidak sempurna iman seseorang selagi kamu tidak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Maknanya tak sempurna iman. Maknanya kita kena sempurnakan iman kita. Kita kena cinta diri kita dan juga cinta kepada orang lain. Maknanya cinta kepada orang lain maksudnya kita ajak mereka untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara inilah kaedahnya, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ajak mereka kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena banyakkan taklim. Taklim ni macam hadis. Hadis ni ada nur. Nur lah yang kita nak masukkan dalam hati kita ni, supaya hati kita terang. Terang dengan nur hadis ni dan juga nur Al-Quran tu, maka dia tahu, oh ni perintah Allah, ni larangan Allah. Barulah kita mudah untuk mentaati perintah Allah. Tapi kalau dalam hati kita tidak ada nur ni, tidak cahaya Quran, cahaya hadis ni, maka kita tak dapat nak bezakan yang mana perintah Allah dan yang mana larangan Allah SWT. Itu taklim, ibadat. Kalau ibadat ni amal-amal agama, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan apa-apa perkara yang boleh mendatangkan pahala kita buat, dapat pahala, itu ibadat.
Dan khidmat. Khidmat ni untuk menyempurnakan diri kita. Maknanya kita kena jaga diri kita daripada kesihatan kita. Itu pun ibadat, khidmat. Adapun khidmat kepada masyarakat, tolong antara sama lain, itu pun dikira ibadat. Inilah tuan-tuan dia perkara yang dibanyakan untuk kita bina iman kita. Dan juga kita kena jagalah perkara yang boleh melunturkan iman kita, yang mengikis iman kita. Jadi kita kena kurangkan 4 perkara. Kurangkan masa makan, minum, kurangkan masa tidur rehat, kurangkan cakap sia-sia, kurangkan berada di luar masjid. Dan kita kurangkan. Dan jangan buat langsung. Perkara yang boleh mengikis kita punya iman kita ni, kita jangan buat. Minta dengan mulut, mengharap dengan makhluk, dan jangan pakai barang orang tanpa izin, jangan membazir. Ini semua perkara yang boleh mengurangkan, melunturkan sedikit iman kita kalau kita buat. Ini dah sebenarnya perkara ni ulama-ulama kita dah buat kajian, dah telah diamalkan oleh manusia. Maka amal ini telah mendapat kejayaan. Orang yang betul-betul taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh ulama-ulama kita itu 4 kali dibanyakkan, 4 kali dikurangkan, 4 kali ditinggalkan. Itu panduannya. Kalau kita ikut, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang besar dalam hidup kita. Tidak saja oleh kerana sekarang ni waktu COVID-19 ni, ulama kita telah buat tertib yang lebih ketat. Maknanya supaya agama ni boleh berjalan terus, tapi ada kaedah yang tersendiri. Maka kita kena ikutlah kaedah-kaedah yang telah ulama kita buat. Maknanya kita usul agama perlu terus berjalan. Sepatutnya kita berada di rumah. Ulama kita suruh kita keluar di rumah, bukan di masjid. Jadi kita dengan masjid kita ni, insya-Allah apa yang perlu kita buat pada pagi ni sampai besok pagi. Bertaklim. Taklim sekurang-kurangnya 4 jam. Kalau mampu 4 jam sekurang-kurangnya. Kalau lebih, lagi bagus. Kalau bila kita taklim ni, banyak nur hadis Quran yang kita akan dapat masuk dalam hati kita. Dan ada muzakarah, pentingnya sifat-sifat sahabat yang perlu kita amalkan. Dan waktu petang ada muzakarah kepentingan dakwah. Apakah dakwah? Apa pentingnya dakwah? Apa kesan bila manusia tinggalkan dakwah? Akan dibincangkan pada waktu asar. Dan maghrib kita buat gas, zarah. Zarah pun secara yang telah ditunjukkan oleh ulama kita pada masa ini. Ada ziarah tu tidak seperti pada sebelum ni. Sebelum ni kita ziarah 3 orang sekurang-kurangnya, kita naik kenderaan atau berjalan kaki pergi rumah-rumah, itu ke pintu bersalam, ajak mereka ke masjid. Tapi pada ketika ini adab ziarahnya ialah kita buat adab ziarah, dan orang yang diputuskan pergi ziarah pergi naik kenderaan, naik kereta atau naik kenderaan sebenarnya. Tidak boleh naik motor, tidak boleh naik jalan kaki, tak boleh. Dan yang cakap tu, yang kita lantik di sebagai mutakalim, dia akan keluar pada kereta, dia seorang pergi ke rumah. Mereka ni takluk pada kita. Maknanya kita nampak macam busut kecil je, tapi di bawah bak tanah tu, dia punya rangkaiannya luas. Sana ada. Semua ada lorong-lorong yang kita tak nampak. Kita nampak kat sini dia busut, tapi kat sana dia tak tahu. Lubang ni boleh nak pergi jauh. Inilah kerja agama ni untuk dia seperti anak-anak. Dan bila zaman COVID ni dah tak ada ataupun dah lenyap, dia akan naik ke cendawan. Sebenarnya yang usaha agama ni. Ya, sebab itulah tuan-tuan dia, kita cubalah amalkan perkara ni. Subuh kita buat sembahyang subuh, dan malam kita cuba hidupkan amalan 24 jam. 24 jam kita buatlah cuba buat 1 jam ke, ada pun macam mana supaya masjid ni ataupun keluar dari rumah tu hidup dengan amalan 24 jam. Jadi itulah dia, kita juga amalkanlah selama
3 hari kita berada di sini insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Satu hari berada di jalan Allah lebih baik pada 1000 hari masa yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebatang perkataan setahun ibadat sunat. Jadi sesaat untuk agama lebih baik pada 60 tahun ibadat sunat. Banyak lagi kita ya. Dia setelah kita kena debut kali ni sebelum kita tinggalkan dunia ni insya-Allah. Baik.